Hai semua kawan-kawan, pepatah lama mengatakan tunas pada musim bunga, tembikai pada musim panas, buah pada musim luruh, akar pada musim sejuk. Pernahkah Anda terfikir bahwa di dalam pepatah lama yang kita dengar sejak kecil ini, sebenarnya tersembunyi kebijaksanaan agung nenek moyang kita dalam menjaga kesehatan mengikut musim. Musim luruh adalah musim menuai, dan ia juga merupakan tempoh peralihan yang sangat penting bagi badan kita dari keadaan mengembang pada musim panas kepada keadaan menyimpan pada musim sejuk. Pada musim ini, adakah Anda juga merasakan dengan jelas bahwa udara menjadi semakin kering? Kulit, tekak, dan bahkan usus kita seolah-olah sedang mengalami kekurangan air. Pada masa yang sama, cuaca beransur-ansur menjadi lebih sejuk. Perbezaan suhu antara pagi dan malam menjadi lebih besar, dan salur darah kita akan mulai mengecut. Inilah sebabnya mengapa banyak penyakit kardiovaskular paling mudah timbul pada masa ini. Tetapi, Anda tidak perlu risau sama sekali, karena alam semula jadi yang penuh kasih sayang telah menyediakan untuk kita suplemen bermusim yang paling hebat dan lazat. Dalam video hari ini, saya akan mendedahkan 4 buah ajaib yang mesti ada di meja makan kita selepas memasuki musim luruh. Ia bukan sahaja dapat membantu melembabkan, menambah air, dan melangkarkan usus. Malah ia juga merupakan pembantu yang hebat untuk rakan-rakan pertengahan umur dan warga emas dalam menenangkan pikiran, membantu tidur, dan melindungi sistem kardiovaskular. Sila tonton dengan sabar sehingga habis. Setelah Anda belajar cara memakan khazanah semula jadi ini dengan bijak, kesannya pasti lebih baik daripada membeli sebarang suplemen kesehatan yang mahal. Sebelum program benar-benar bermula, jika Anda juga ingin belajar bagaimana menjaga kesehatan mengikut musim, sila bantu saya klik butang subscribe di bahagian bawah kanan screen dan aktifkan lonceng di sebelahnya. Jika Anda suka kandungan yang kami kongsikan hari ini, sila type perkataan saya mahu sihat di ruangan komen di bawah untuk saling memberi semangat demi kesehatan kita bersama. Baiklah, sebelum mendedahkan 4 buah ajaib ini, kita mesti terlebih dahulu membina satu konsep teras di dalam pikiran kita. Cara makan buah pada musim luruh adalah sama sekali berbeza daripada musim panas. Pada musim panas, cuaca panas terik, kita makan tembikai dan tembikai susu dengan tujuan utama untuk menyejukkan badan dan menghilangkan dahaga. Tetapi, sebaik sahaja tiba musim luruh, tumpuan penjagaan kesehatan kita mesti diselaraskan mengikut musim, beralih kepada melembabkan kekeringan dan menyimpan yang qi. Dan 4 jenis buah yang akan kita perkenalkan hari ini adalah yang terbaik dalam bidang ini. Baiklah, tanpa berlengah lagi, mari kita kenali pakar penjagaan kesehatan musim luruh. Yang pertama, yang juga merupakan dokter keluarga yang paling kita kenali, dan mesra apel. Kita semua pernah mendengar pepatah sebiji apel sehari menjauhkan dokter dari kita. Pepatah ini boleh bertahan begitu lama pastinya bukan tanpa sebab. Sebab utama mengapa apel boleh menjadi contoh teladan buah kesehatan menyeluruh adalah karena ia menyembunyikan 2 senjata rahasia yang sangat hebat di dalamnya. Senjata rahasia pertama dipanggil pektin. Ini adalah sejenis serat pemakanan larut air. Anda boleh bayangkannya sebagai magnet sampah yang paling rajin dan chef probiotik yang paling profesional di dalam usus kita. Apakah maksudnya ini? Apabila Anda memakan sebiji apel, pektin ini masuk ke dalam usus kita dan ia akan bertindak seperti magnet yang kuat, menyerap kolesterol jahat dan lemak berlebihan dari makanan yang kita makan, yang sepatutnya diserap oleh badan. Ia akan melekat padanya dengan kuat, sama seperti magnet menarik serbuk besi, kemudian membungkusnya menjadi najis dan mengeluarkannya dari badan kita. Pada masa yang sama, ia juga merupakan hidangan gourmet, kegemaran bakteria baik, yaitu probiotik, di dalam usus kita. Ia dapat membantu kita memelihara satu pasukan probiotik usus yang sangat kuat untuk menekan pertumbuhan bakteria jahat, membolehkan persekitaran usus kita berada dalam keadaan yang sangat sehat dan seimbang. Senjata rahasia kedua adalah kandungan polifenol yang sangat kaya di dalam apel. Ini adalah sejenis antioksidan yang sangat kuat. Perkara yang paling ditakuti oleh salur darah kita adalah pengoksidaan. Anda boleh bayangkan pengoksidaan sebagai proses pengaratan salur darah kita. Sebaik sahaja pipe air berkarat, ia akan menjadi keras dan rapuh dan sangat mudah pecah.
Polifenol di dalam epal ini pula ibarat kita menyapu lapisan kat antikarat berkualiti tinggi pada salur darah kita. Ia dapat melindungi dinding salur darah kita pada setiap masa daripada dirosakkan oleh molekul jahat, membantu salur darah kita mengekalkan keanjalan dan kesehatan seperti di usia muda. Saya pernah mengenali seorang makcik di Kuala Lumpur, Makcik Chan. Beliau mempunyai masalah kolesterol tinggi dan gula darah yang sedikit tinggi. Beliau berkata, dahulu beliau mempunyai tabiat suka makan roti dan biskut sebagai snack pada waktu petang apabila lapar. Kemudian, atas nasihat pakar pemakanan, beliau bertekad untuk menukar semua snack minum petangnya kepada sebiji epal yang dicuci bersih dan dimakan bersama kulitnya. Hanya dengan perubahan yang sangat mudah ini, beliau mengamalkannya selama kira-kira setengah tahun. Apabila beliau kembali ke hospital untuk pemeriksaan kesehatan, dokter pun terkejut melihat bacaan kolesterol jahat dalam laporannya menjadi lebih baik. Makcik Chan dengan gembira memberitahu saya, sekarang perkara yang paling dinanti-nantikannya setiap petang adalah epal yang rangup dan manis itu. Ia bukan sahaja mengatasi masalah keinginan untuk mengunyah, tetapi juga membawa kesehatan. Benar-benar serampang dua mata. Tetapi, bagi sesetengah rakan yang perut dan ususnya lebih lemah dan sensitif, memakan epal mentah yang sejuk semasa cuaca bertukar sejuk pada musim luruh mungkin akan membuatkan perut terasa sedikit tidak selesa. Jangan risau, di sini saya akan mengajar Anda satu cara baru yang hangat untuk menikmati epal, yaitu epal kukus dengan nasi tapai manis. Cara membuatnya sangat mudah dan lazat. Kita hanya perlukan sebiji epal, cuci bersih, potong kira-kira 1/4 bahagian atasnya untuk dijadikan penutup. Kemudian gunakan sudu kecil untuk mengorek keluar bahagian tengahnya dengan berhati-hati. Seterusnya, sediakan 1 hingga 2 sudu besar nasi tapai manis yang biasa kita nikmati dan campurkan dengan sedikit kismis atau kurma kegemaran Anda. Masukkan campuran ini ke dalam epal yang telah dikosongkan. Akhir sekali, tutup semula dengan penutup epal tadi. Letakkan di dalam pengukus tambah secawan air dan kukus selama kira-kira 15 hingga 20 menit. Selepas dikukus, aroma epal dan nasi tapai akan sebati dengan sempurna. Rasanya lembut dan manis, hidangan musim luruh yang sangat hangat dan baik untuk perut kita. Baiklah, setelah memperkenalkan dokter keluarga yang pertama, seterusnya kita akan mengenali pakar buah yang kedua, yaitu Raja Pelembab Musim Luruh yang tidak dapat dinafikan yang digelar air mineral semula jadi. Lai Pear. Sebaik sahaja tiba musim luruh, ramai orang akan merasakan mulut kering, kulit gatal, malah batuk kering tanpa kahak. Inilah yang kita panggil kekeringan musim luruh yang sedang mengganggu badan kita. Udara kering pada musim luruh akan menjadi yang pertama, menyerang organ yang paling lembut di dalam badan kita, yaitu paru-paru. Dalam teori perubatan tradisional, paru-paru kita ibarat Perdana Menteri badan kita. Ia bertanggung jawab menguruskan pengedaran dan pengangkutan cekair di seluruh badan. Sama seperti sistem penyiraman otomatik yang sangat canggih. Kekeringan musim luruh pula ibarat menyebabkan sumber air utama sistem ini menjadi tidak mencukupi. Sebaik sahaja sumber air tidak cukup, setiap sudut badan kita, termasuk saluran pernafasan dan kulit, akan mula kehausan. Dan lai adalah sumber air tambahan yang paling hebat untuk melawan musuh ini. Sifatnya sejuk dan kandungan airnya sangat tinggi. Perubatan tradisional percaya ia dapat menghasilkan cekair badan, melembabkan kekeringan, menyejukkan haba, dan mencairkan kahak. Ia dapat secara langsung menambah sumber air yang paling penting untuk badan kita yang hampir kering kontang, melembabkan paru-paru dan saluran pernafasan kita secara mendalam. Yang lebih penting, lai juga sangat baik untuk melindungi jantung kita. Dari sudut pandangan pemakanan modern, ia mengandungi unsur kalium yang sangat kaya. Seperti yang pernah kita sebutkan dalam video sebelum ini, kalium dapat membantu kita mengimbangi natrium di dalam badan yang sangat membantu dalam menstabilkan tekanan darah. Pada masa yang sama, ia juga mengandungi sejenis antioksidan yang dipanggil quercetin, yang telah dibuktikan oleh banyak kajian saintifik dapat membantu mencegah tekanan darah tinggi dan fibrosis jantung, serta melindungi kesehatan otot jantung kita. Saya mempunyai seorang pakcik di Terengganu, Pakcik Ahmad, yang telah merokok selama berpuluh-puluh tahun. Oleh itu, saluran pernafasannya sentiasa lebih sensitif.
Setiap tahun, sebaik sahaja memasuki musim luruh dan sejuk. Apabila cuaca menjadi kering dan sejuk, beliau sangat mudah mengalami batuk kering. Beliau sering merasakan seperti ada sesuatu yang tersekat di kerongkongnya, sangat tidak selesa. Cucunya yang sangat berbakti, belajar satu kaidah dari internet. Beliau sering menggunakan lye, ditambah sedikit gula batu dan beberapa biji herba cuan bei, dan merebusnya di dalam periuk untuk membuat sup lye gula batu. Pak Cik Ahmad minum semangkuk kecil sup lye suam ini setiap petang. Beliau merasakan tekaknya menjadi lebih selesa dan lembab, dan kekerapan batuknya juga berkurangan dengan banyak. Namun, bagi rakan-rakan yang perutnya lebih lemah dan sejuk, di sini saya akan mengajar Anda satu lagi cara yang lebih istimewa untuk mengimbangi sifat sejuk lye, yaitu lye lada Sichuan. Kaidah ini dengan bijaknya menggunakan sifat hangat lada Sichuan untuk menetralkan sifat sejuk lye. Caranya adalah seperti ini. Ambil sebiji lye, cuci bersih, tidak perlu kupas kulit. Gunakan sebatang lidi untuk membuat beberapa lubang yang agak dalam pada lye tersebut. Kemudian, masukkan sebiji lada Sichuan ke dalam setiap lubang. Akhir sekali, letakkan lye berlada ini di dalam pengukus dan kukus selama kira-kira 20 menit. Selepas dikukus, aroma pedas lada Sichuan dan kemanisan lye akan sebati dengan sempurna. Rasanya bukan sahaja tidak sejuk, malah mempunyai aroma kompleks yang sangat unik. Ia sangat baik untuk menghilangkan kesejukan dan kelembapan di dalam badan kita. Baiklah, seterusnya kita akan mengenali pakar buah yang ketiga, yang digelar buah suci, yang paling berkesan untuk melangkarkan pembuangan air besar dan melindungi sistem kardiovaskular. Buah, pisang kaki, persimmon. Musim luruh sememangnya musim pisang kaki yang paling manis dan lazat. Ia bukan sahaja sangat sedap, malah ia juga adalah pembersih berganda untuk usus dan salur darah kita. Pertama, mari kita bincangkan mengapa pisang kaki adalah pembersih usus. Karena ia kaya dengan pektin, sejenis serat pemakanan larut air. Apabila ia masuk ke dalam usus kita, ia akan menyerap air dan menjadi sejenis gel yang licin. Gel ini di satu pihak dapat membantu melembutkan najis yang keras, menjadikannya lebih mudah dikeluarkan. Di pihak lain, ia juga dapat merangsang pergerakan usus kita dengan lembut, membantu kita membuang air besar dengan langkar. Kedua, pisang kaki juga adalah pembersih salur darah kita. Ia mempunyai satu kelebihan yang sangat menakjubkan. Kandungan vitamin C-nya adalah lebih daripada 10 kali ganda berbanding apel. Seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini, vitamin C yang mencukupi adalah nutrien utama untuk mengekalkan kekuatan dan keanjalan dinding salur darah kita. Pada masa yang sama, pisang kaki juga kaya dengan pelbagai antioksidan yang dapat membantu kita menurunkan kolesterol jahat dalam darah dan melindungi sistem kardiovaskular kita. Saya mengenali seorang makcik di Melaka, Makcik Leila, yang mengalami masalah sembelit kronik. Beliau selalunya hanya membuang air besar setiap 3 hingga 4 hari, sangat menyeksakan. Tetapi, beliau mendapati satu fenomena yang menarik. Setiap tahun, sebaik sahaja tiba musim pisang kaki, beliau akan membeli beberapa biji pisang kaki yang masak ranum dan lembut dari pasar. Beliau makan sebiji setiap petang. Beliau berkata, sebaik sahaja mula makan pisang kaki, ususnya yang selalunya degil menjadi sangat baik. Beliau dapat membuang air besar dengan langkar setiap hari dan merasa seluruh badannya menjadi lebih segar. Sudah tentu walaupun pisang kaki sangat baik, saya mesti mengingatkan Anda berulang kali, ia sama sekali tidak boleh dimakan semasa perut kosong, dan Kuba elakkan memakannya bersama ketam atau makanan berprotein tinggi yang lain. Ini karena asid tanik di dalamnya sangat mudah bergabung dengan asid perut dan protein kita, membentuk gumpalan yang sukar dihadam. Di sini saya juga akan mengajar Anda satu resipi yang sangat lazat, lempeng pisang kaki emas, supaya kita dapat menikmati khasiat pisang kaki dengan cara yang lebih selamat dan sedap. Caranya adalah seperti ini. Ambil pisang kaki yang telah masak dan lembut, kupas kulitnya, dan lenyekkan sehingga menjadi puri. Kemudian perlahan-lahan tambahkan tepung gandum dan tepung pulut dalam nisbah yang sama ke dalam puri pisang kaki. Uli sehingga menjadi dough yang tidak melekat di tangan. Anda juga boleh memasukkan inti seperti kacang yang telah dikukus dan dilenyek. Akhir sekali, bahagikan dough kepada bahagian-bahagian kecil. Leperkan menjadi bentuk lempeng.
Goreng di atas kuali leper dengan sedikit minyak, menggunakan api kecil, sehingga kedua-dua belah menjadi perang keemasan. Lempeng pisang kaki yang terhasil ini rangap di luar dan sangat lembut di dalam, snack minum petang musim luruh yang sangat hebat. Baiklah kawan-kawan, akhirnya kita sampai ke pakar terakhir dalam senarai kita hari ini yang paling dapat membantu kita menenangkan pikiran, membantu tidur, dan menyuburkan jantung. Buah ajaib longan yang juga kita panggil mata kucing kering, selepas dikeringkan. Selepas ekuinoks musim luruh, cuaca menjadi lebih sejuk dan siang menjadi lebih pendek. Ramai orang akan merasa sedikit resah dan gelisah. Pada waktu malam, mudah untuk mengalami insomnia, berpusing-pusing dan tidak dapat tidur lena. Fenomena ini, menurut pandangan perubatan tradisional, kemungkinan besar disebabkan oleh kekurangan Qi pada jantung dan limpa, serta kekurangan darah jantung. Anda boleh bayangkan jantung kita sebagai seorang maharaja. Ia bertanggung jawab menguruskan minda dan tidur kita. Jika bekalan nutrien kepada maharaja ini, yaitu darah jantung kita, tidak mencukupi, maka maharaja ini secara semula jadi akan merasa resah dan tidak tentram. Apabila malam tiba, sudah tentu ia tidak dapat tidur dengan nyenyak. Dan longan adalah buah nomor 1 untuk menyuburkan darah jantung dan menenangkan minda. Sifatnya manis dan hangat, dan ia dapat masuk ke meridian jantung dan limpa kita. Kehebatannya adalah untuk menguatkan jantung dan limpa, menyuburkan darah, dan menenangkan pikiran. Bagi rakan-rakan yang mengalami insomnia, mudah lupa, berdebar-debar, pening, dan penglihatan kabur akibat terlalu banyak berpikir dan bekerja keras, longan boleh dikatakan sebagai ubat yang tepat. Saya mempunyai seorang bekas rakan sekerja. Selepas bersara, beliau tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru, sentiasa berpikir yang bukan-bukan, dan terpaksa bergantung pada obat tidur pada waktu malam. Kemudian, beliau berjumpa dengan seorang pengamal perubatan tradisional. Doktor itu mengajarnya satu kaedah yang sangat mudah. Setiap hari beliau menggunakan beberapa biji longan kering, beberapa biji kurma merah, ditambah sedikit Danggui Angelica sinensis dan Dangshan Codonopsis pilosula, dan merebusnya menjadi teh. Hanya dengan sekawan minuman yang hangat dan manis ini, selepas mengamalkannya kurang dari sebulan, beliau perlahan-lahan dapat mengurangkan dos obat tidurnya dan kualiti tidurnya juga bertambah baik. Jika Anda rasa merebus teh setiap hari menyusahkan, saya akan ajar Anda satu lagi cara yang lebih mudah, yaitu memasak bubur penenang jantung. Semasa Anda memasak bubur seperti biasa, masukkan beberapa biji longan kering, beberapa keping lili kering, beberapa biji teratai yang telah dibuang empulurnya, dan sedikit kulat putih. Semua bahan ini adalah pembantu yang baik untuk menyuburkan jantung dan menenangkan pikiran. Memasaknya bersama-sama akan menggandakan kesannya. Baiklah kawan-kawan yang dikasihi, perbincangan kita mengenai buah-buahan penjaga jantung musim luruh hari ini sampai di sini saja. Di akhir video, mari kita imbas kembali bag bertuah buah-buahan penjagaan kesehatan musim luruh yang paling penting hari ini, dokter keluarga kita, apel. Kesan utamanya adalah kaya dengan pektin dan polifenol yang dapat membantu membersihkan usus, menurunkan lemak darah, dan antioksidan. Jika perut Anda lebih lemah, ingatlah untuk mengukusnya sebelum makan. Kesannya akan lebih lembut. Raja pelembab kita, lye. Kesan utamanya adalah menghasilkan cekair badan, melembabkan kekeringan, dan menyejukkan haba. Ia adalah buah nomor 1 untuk melegakan mulut kering dan batuk kering yang disebabkan oleh kekeringan musim luruh. Jika perut Anda lebih lemah, Anda boleh mencoba kaidah istimewa Lai Lada Sichuan. Buah suci kita, pisang kaki. Kesan utamanya adalah melangkarkan pembuangan air besar dan melindungi sistem kardiovaskular. Kandungan vitamin C-nya lebih daripada 10 kali ganda berbanding apel. Tetapi, sila ingat, sama sekali tidak boleh dimakan semasa perut kosong. Buah ajaib kita, longan. Kesan utamanya adalah menguatkan jantung dan limpa, menyuburkan darah, dan menenangkan pikiran. Bagi insomnia, berdebar-debar, dan mudah lupa yang disebabkan oleh kekurangan darah jantung, ia boleh dikatakan sebagai obat tidur makanan terbaik kita. Kawan-kawan, kesehatan kita tidak pernah bergantung pada suplemen yang mahal dan jarang ditemui. Ia tersembunyi dalam kebijaksanaan kita untuk mengikut musim dan memilih bahan makanan tempatan dengan bijak.
Mulai hari ini, jadikan buah-buahan musim, luruh yang lazat dan berkhasiat ini sebagai tetamu tetap di meja makan Anda. Semoga perkongsian hari ini benar-benar memberi manfaat kepada Anda. Jika Anda suka perkongsian kami, jangan lokek untuk menekan butang like pada video kami dan kongsikannya kepada semua ahli keluarga dan rakan-rakan yang Anda sayangi. Kita jumpa lagi di video akan datang.